Jadi pada hari ini, di Malaysia hari ini, kita nak tahulah agaknya apakah antara perkembangan terkini, perkembangan terbaru di Melaka. Adakah keadaan di sana masih lagi hujan ataupun masih lagi berlaku, kata orang tu apa, semakin hari semakin surut ke, ada pertambahan PPS dan sebagainya. Kita terus saja nak bersama dengan penguasa bomba Zulkhairani Ramli, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri Melaka. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum, Encik Fazli. Ya, Waalaikumsalam Tuan. Okey Tuan, dan saya dekat KL ni pun nak tahulah agaknya apakah situasi terkini keadaan banjir di sana. Masih lagi hujan ke atau bagaimana di sana Tuan? Buat masa ni pada malam tadi kita tak ada hujan lah. Baik. Dan kita melihat ada kadar penurunan air lah. Dan ada kawasan-kawasan yang bertambah baik di sekitar negeri Melaka. Jadi untuk pengemaskinian jumlah mangsa di pusat perpindahan sementara ni kita akan tengok pagi ni lah bagaimana. Okey, jadi bagaimana Tuan melihat kesiapsiagaan anggota pihak bomba di sana dan memastikan mereka yang terjejas akibat banjir ni terus dijaga di sana, Tuan? Sekarang ni kita dah jangka benda ni melalui fokus daripada meteorologi. Jadi kita dah readykan di 10 buah balai berserta dengan 480 anggota di seluruh negeri Melaka dengan alat pelindungan diri yang terlibat dan kelengkapan yang terlibat untuk menghadapi banjir di negeri Melaka. Sebab banjir di negeri Melaka ni lebih kepada urban flood yang mana banjir berlaku dengan pantas dan kebanyakan lokasi ni macam kita sebut banjir kilat lah. Jadi kita perlu intervention dengan cepat. Jadi bomba di negeri Melaka ni kita banyak menggunakan bot jenis fiber yang mana lebih ringan dan mudah untuk memindahkan mangsa-mangsa dengan kadar yang cepat. Sebab bot aluminium yang kita ada terlalu besar dan berkemungkinan tidak dapat masuk di kawasan-kawasan rural yang ketik. Setakat pagi ni Tuan, di kawasan manakah yang masih lagi ada PPS? Sebab kita lihat dekat sini ada di kawasan Bukit Beruang, Durian Tunggal dan di mana lagi mungkin ada kawasan-kawasan yang terjejas lagi akibat banjir di Melaka Tuan? Sekarang ni kita ada 10 kawasan pusat pemindahan sementara. Yang mana di daerah Melaka Tengah kita ada 7 kawasan, di daerah Jasing kita ada 2 dan di daerah Alun Gajah kita ada 1 pusat pemindahan sementara. Jadi di semua pusat pemindahan sementara ni, Jabatan Bomba juga mengambil peranan untuk buat sanitasi di tempat berkenaan sebelum perpindahan, semasa dan selepas perpindahan yang selepas dia orang balik ke rumah nantilah. Sebab kalau saya ikutkan adalah laporan penduduk yang terkesan akibat banjir di Melaka tu, ada yang mengatakan bahawa mereka ini dah hampir 20 tahun duduk kat situ. Ini merupakan kali pertama mereka menghadapi banjir yang sebegitu besar, sebegini rupa Tuan. Bagi pihak anggota bomba dan penyelamat di Melaka, apakah mungkin ada cabaran-cabaran yang mungkin dikenal pasti di sana Tuan? Sudah tentu sebab sekarang ni bencana bersekali dengan wabak pandemik. Okey, jadi disaster in disaster. Jadi kita punya approach atau pendekatan adalah sama macam kita approach mangsa-mangsa COVID juga. Sebab masa kita menyelamat banjir pada 2 hari lepas, kita dapati terdapat juga rumah-rumah mangsa kuarantin dan ada juga kes yang melibatkan terdapat ada kematian lah di dalam rumah. Jadi kita terpaksa menggunakan full PPE kita untuk kita menyelamat mangsa. Dan kita tidak boleh sewenang-wenang kita masuk, anggota kita masuk untuk menyelamatkan orang-orang ni tanpa kita melindungkan diri kita. Sebab kita juga terdedah dengan risiko jangkitan wabak berkenaan. Ya, itu antara cabaran yang harus dihadapilah kan oleh pihak bomba di sana. Yang terakhir ni Tuan, mungkin ada nasihat ke ingin diberikan kepada mereka yang mungkin terjejas akibat banjir di sana Tuan? Saya menasihati orang awam supaya sekiranya berlaku hujan lebat, kita kena pantau lokasi di sekitar rumah kita. Sekiranya kita lihat keadaan berlarutan, kita kena keluar daripada rumah kita dengan segera dan
kena ikut arahan pihak berkuasa ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Sebab kita dapati ada juga yang lewat, yang tidak mahu keluar daripada rumah. Dan bila air terlalu mereka akan jadi kelang kabut dan dia akan telefon kita 2-3 kali. Kita dapat panggilan banyak sebab dia daripada peringkat awal dia tak nak pindah. Jadi untuk perkara-perkara ni dia kena alert. Bila hujan lebat, dia kena ready untuk pindah daripada rumah dia, keluar daripada rumah dia ke tempat yang selamat. Betul. Dan saya juga menasihati orang awam awasi anak-anak supaya tidak main di sekitar kawasan-kawasan yang berair, sebab jika kawasan banjir ni terdapat dah banyak dah kawasan berair. So harap pantau anak-anak yang bermain daripada mengelakkan daripada terjatuh dan sebagainya. Itu yang paling kita risaukan, sebab kadang-kadang kita ni terlepas kan, anak-anak kita ni bermain, sebab kadang mereka ni seronok kan, sebab sekarang ni PTPR, mungkin mereka ada kat rumah dan sebagainya. Baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan di atas masa yang diberikan. Sama-sama. Okey, itu dia kita telah pun bersama dengan penguasa bomba Zulkhairini Ramli, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri Melaka. Okey, jadi apa antara nasihat yang telah pun diberikan tadi, anda ambil tahulah. Kita faham ramai di antara kita yang mungkin rumah tu terjejas akibat banjir. Mereka mungkin nak jaga barang-barang yang ada dekat rumah tu. Kalau boleh tu ambil barang-barang yang perlu sahaja. Dan kalau disegerakan untuk anda berpindah, berpindahlah dengan cepat. Yang penting ikut arahan yang dikatakan tadi oleh Tuan Bomba kita berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang. Diharapkan agar segala urusan dapat dipermudahkanlah pada ketika ini. Disaster after disaster, yang dikatakan tadi. Okey.